saya terasa ucapkan, saya Sunari Muarawut. Hari ini saya akan membentangkan tentang pentadbiran berasaskan sekolah dan isu-isu tentang bebanan guru. Okey, seterusnya kita tengok kepada pengenalan. PBS adalah satu dasar yang baru dalam rancangan Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM. Kementerian Malaysia telah melancarkan sistem PBS ini pada tahun 2011 dengan bertujuan untuk memantau dan menilai potensi pelajar pada masa kelak. Okey. Sistem ini bersifat holistik, iaitu menilai dari segi aspek kognitif, efektif dan psikomotor, selaras dengan falsafah pendidikan Malaysia kita dengan kurikulum standard sekolah rendah. Okay, dalam sistem PBS ni kita terdapat dua komponen utama, iaitu akademik dan bukan akademik. Dari segi akademik, dia akan mentafsirkan pada ustaz dengan sekolah. Oleh itu, guru dan sekolah memainkan peranan untuk menilai akademik pelajar. Okay, seterusnya adalah bukan akademik. Bukan akademik terdiri daripada pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Selain itu, dia juga bertafsir dari segi psikometrik atau dikenali sebagai PPSI. Okey, bukan akademik ni dia akan lebih kepada sukan, jasmani dan kurikulum. So, dari segi komponen ini dia adalah seimbang. Dari segi akademik dengan bukan akademik. Kita tengok slide seterusnya tentang standard prestasi dalam PBS. Dalam sistem PBS, dia terdapat satu sistem penilaian yang dikenali sebagai sistem standard prestasi. Okey, standard ni akan menerangkan grade-grade pencapaian pelajar dalam penilaian. Okey, data ni akan dimuat turun melalui sistem pengurusan PBS atau dikenali sebagai SPBS. Sistem ni berfungsi untuk merekod semua penilaian pelajar yang dimuat turun oleh guru. Okey. SPBS ni digunakan untuk merekod dan menyimpan maklumat pencapaian pelajar. Guru akan memuat turun segala penilaian yang dinilai pada awal sampai akhir PMP dan dimuat turun dalam sistem tersebut. Okay. Dalam sistem standard prestasi ini terdapat 6 band utama, iaitu band 6, tahu, faham dan boleh buat dengan adab mitali. Okey, band 6 adalah band yang paling tertinggi, kiranya band 6 tu paling cemerlang. Dan manakala band 1 adalah tahu. Tahap band 1 adalah tahap yang paling rendah dalam band PBS. Okey, sekarang kita tengok kepada isu-isu utama dalam PBS. Isu-isu utama dalam PBS yang tercetus pada 2011 adalah PBS membebankan guru. Kelemahan dari segi sistem pentadbiran berasaskan sekolah SPBS. Sistem ni dia menggunakan online. Oleh itu, jika sistem internet tidak berfungsi dengan baik, dia akan memudaratkan lagi tugas cikgu untuk menilai atau memasukkan penilaian pelajar ke dalam KPM punya portal. Okay, selain itu, bandwidth laman web KPM terhad dan perlahan. Dari segi portal KPM adalah terhad. Oleh itu, guru-guru terpaksa berjaga malam untuk memuat turun semua penilaian pelajar pada masa yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pendidikan. Okay. Seterusnya adalah isu kesukaran kepada guru dalam penilaian PBS. Dalam sistem penilaian PBS ini, guru terpaksa menilai pelajar pada awal PMP sehingga tamat PMP. Oleh itu, menggunakan masa yang lama untuk menilai. Tidak sama sekali dengan penilaian peperiksaan sebelum ini. Ia telah dibuat penilaian melalui peperiksaan sahaja. Okay. So, PBS ni dia akan mengambil semua potensi pelajar dari awal sampai ke akhir PMP nanti. Okay, kita tengok kepada latar belakang isu. Latar belakang isu ni menunjukkan bahawa guru dan pelajar tidak dapat menyesuaikan diri sepenuhnya dengan PBS. Pada awal pelaksanaan PBS ni, guru agak ragu-ragu dengan sistem pelaksanaan tersebut.
pelajar pun macam tertanya-tanya apabila dia bertukar transformasi pendidikan dalam pelaksanaan ni kan. Oleh itu penggunaan sistem pengurusan PBS. Penggunaan sistem pengurusan PBS SPPBS ni telah memudaratkan kerja-kerja cikgu dalam menilai dan merekod. Oleh itu guru Malaysia berpendapat bahawa sistem SPPBS ni agak lemah dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey. Penggunaan bandwidth laman web KPM juga terhad. KPM punya portal adalah terhad. Bayangkan 40,000 guru Malaysia terpaksa melayani laman web tersebut pada masa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu agak menjadi cacamerba dalam sistem. Okey, seterusnya penyataan standard sebagai garis panduan pencapaian pelajar telah membawa beban kepada guru. Guru terpaksa menggunakan masa yang lama untuk menilai atau untuk menilai potensi seseorang pelajar. Oleh itu mengambil masa yang lama. Guru tidak boleh berfokus kepada PNP sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok kepada paparan isu. Dalam pelaksanaan PBS ini adalah satu perubahan besar bagi pendidikan Malaysia. Oleh itu guru-guru tidak dapat menerimanya dengan sepenuh hati. Satu bantahan demokrasi, bantahan SPPBS telah berlaku di Putrajaya pada 22 Februari 2014. Okey, tujuan utama bantahan tersebut diadakan untuk mendesak Putrajaya memasukkan program penilaian 3 atau dikenali sebagai penilaian 3 tahun pelajar SPPBS pada 2014. Okay. Dalam pendapat Suara Guru Malaysia, mereka berpendapat bahawa PBS tidak harus dilaksanakan untuk reformasi pendidikan kali ini. Seterusnya kita tengok kepada berbalik kepada pihak Kesatuan Perkhidmatan Pengguruan atau dikenali sebagai NUTP. NUTP tidak membantahkan pelaksanaan PBS manakala mereka bersetuju untuk melaksanakan atau mengkaji semula sistem penambahbaikan PBS untuk mengurangkan bebanan terhadap guru. Okay, pada 23 Februari, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah melancarkan atau mengumumkan lagi satu pengumuman yang mengejutkan guru-guru Malaysia, iaitu KPM mengumumkan keputusan selanjutnya tentang pelaksanaan semula PBS atau pengkajian semula PBS tersebut. Kementerian mengumumkan bahawa PBS tidak akan dimansuhkan manakala ia akan dilakukan atau dikajikan semula sahaja. Okey, seterusnya kita tengok kepada respon masyarakat terhadap isu. Okey, respon masyarakat terhadap isu beranggap bahawa pihak kerajaan melakukan perubahan dalam sistem pendidikan tanpa pemeriksaan jangka yang panjang. Masyarakat atau dikenali sebagai ibu bapa yang berpendapat bahawa kerajaan tidak berfikir logik atau berfikir panjang dalam perubahan sistem tersebut. Itu masyarakat menimbulkan persoalan mengapa pihak kementerian atau pihak yang terlibat dalam perancangan ini tidak terlebih dahulu mengkaji atau menilai kemungkinan masalah yang akan timbul selepas pelaksanaan PBS dilakukan atau dilaksanakan. Okey, seterusnya kita tengok kepada pendapat ibu bapa yang berasa was-was dengan PBS atau masih keliru dengan sistem pelaksanaan PBS ini. Okey, kesefahaman dan pengetahuan tentang sistem PBS adalah kurang. Pengetahuan atau kesefahaman tentang sistem pelaksanaan PBS oleh mereka adalah sedikit atau kurang saja. Mereka tidak dapat info daripada kerajaan tentang kedalaman pelaksanaan sistem tersebut. Oleh itu menyebabkan keraguan-raguan terhadap pelaksanaan ini. Okey, seterusnya adalah langkah-langkah menangani isu. Langkah pertama adalah pada 18 Mac 2014,
YB Menteri mengumumkan sistem PBS dikaji semula. Okey, langkah pertama, Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat bahawa mereka akan menambahbaikan lagi sistem PBS tersebut. Okay. Dokumen standard prestasi DSP ditetapkan sebagai panduan perkembangan pelajar murid. Okey. Dokumen ini pada asalnya dikenali sebagai standard prestasi, digantikan semula sebagai panduan perkembangan pelajaran murid. Okay. Dahulu DSP ini terlalu rigid dan terikat, oleh itu guru tidak mempunyai kebebasan untuk menilai pelajar. Seterusnya kita tengok pada cara isu ini ditangani. Kelengkapan peralatan ICT di peringkat sekolah hendaklah dititik beratkan. Di sini bermaksud kelengkapan dari segi ABM dan sistem untuk guru haruslah lengkap. Guru tidak akan menghabis masa untuk pergi ke tempat lain atau membawa kerja balik ke rumah untuk merekod penilaian pelajar dan PBS kan. Oleh itu, ICT dalam sekolah haruslah lengkap untuk menyenangkan lagi kerja guru. KPM haruslah memberi pengetahuan dan kesefahaman kepada masyarakat tentang perubahan dan penambahbaikan sistem tersebut. Selepas sistem penilaian atau penambahbaikan dilakukan, Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah melakukan satu majlis atau satu kursus khas untuk guru dalam penerangan lebih lanjut tentang penambahbaikan tersebut. Okay. Dari Majlis Pelancaran PBS peringkat sekolah hendaklah menyebarkan luas dan memaklumkan kepada masyarakat tentang penambahbaikan sistem pentaksiran tersebut. Okay. Majlis Pelancaran PBS ini haruslah melakukan satu kumpulan atau satu apa ya, Bang? Satu apa? Pameran. Okay. Majlis Pelancaran PBS peringkat sekolah haruslah melakukan satu pameran atau majlis yang berkaitan dengan PBS untuk menerang lebih lanjut tentang pelaksanaan penambahbaikan PBS terhadap pelajar. Ini amat penting Okay, sekarang ni kita tengok kepada kesimpulan. Kesimpulannya, keprihatinan kementerian terhadap anak bangsa juga diuji. Dari segi isu-isu yang ditimbul ini telah menguji kesabaran. Bukan sahaja kesabaran, kewibawaan kementerian-kementerian terhadap anak-anak bangsa. Dan KPM berjaya mengurangkan lagi 80% bebanan guru. Dari ini kita boleh tengok bahawa KPM mengambil serius tentang hal-hal tersebut. Untuk membangunkan lagi negara kita, KPM telah melancarkan satu sistem yang menunjukkan hala tuju yang baru untuk negara kita, untuk pembangunan negara kita. Oleh itu, pelaksanaan PBS haruslah diteruskan. Bebanan guru dapat dikurangkan dengan penambahbaikan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Cabaran ini telah disahut oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kita. Sekian, terima kasih. Panduan perkembangan pembelajaran murid yang telah dilaksanakan atau ditambahbaikan itu lebih fleksibel. Oleh itu, mengizinkan guru lebih senang dalam melakukan kerja-kerja merekod markah atau penilaian pelajar. Okay. Cara perekodan sistem pengurusan PBS atau dikenali sebagai SPPBS secara online diganti sebagai offline. Pada mulanya sistem SPPBS ini dilakukan secara online. Guru-guru terpaksa mengakses laman web portal KPM untuk memuat turun semua penilaian. Sekarang ia telah bertukar kepada offline. Memberi kebebasan guru untuk merekod mengikut kesesuaian masa, tiada masa yang terhad. Peperiksaan PMR akan diganti dengan pentadbiran tingkatan 3 mulai 1 April 2014. Okay. Dalam pelaksanaan PBS ini, PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan PTS 3 atau dikenali sebagai pentaksiran tingkatan 3. PT 3 dan ia tidak bergantung kepada peperiksaan pusat. Dia melalui penilaian dalam kelas atau pentadbiran berasaskan sekolah. Sekarang kita tengok pada sistem pentadbiran ke arah pembangunan model
model insan sejajar dengan falsafah pendidikan Malaysia. Dalam Pendidikan Malaysia PPPM 2013 dan 2025 menggunakan semangat falsafah pendidikan kebangsaan untuk membangunkan lagi pendidikan dalam Malaysia. Pembangunan pendidikan yang cemerlang haruslah seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi sejajar dengan falsafah pendidikan Malaysia kita. Iaitu kerajaan Malaysia telah menyelaraskan pendidikan di seluruh Malaysia dengan mewujudkan falsafah pendidikan Malaysia berdasarkan Akta Pendidikan dan Laporan Pendidikan. Malaysia telah mewujudkan satu falsafah pendidikan iaitu dikenali sebagai FPK untuk menyelaraskan semua pendidikan di Malaysia. Tujuan utama FPK adalah untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia, berdikari, bertanggungjawab serta patuh kepada tanah air. Seterusnya, transformasi pendidikan seperti pentaksiran berasaskan sekolah PBS telah mencorakkan hala tuju yang baru untuk pelajar masa depan. Pentaksiran ini telah menjadi garis panduan untuk mewujudkan pelajar yang berpotensi mengembangkan sifat dalaman seorang pelajar dan pembangunan negara. Kejayaan murid diukur berdasarkan standard prestasi yang akan direkod oleh guru. Seterusnya kita tengok pada cara isu ini ditangani. Kelengkapan peralatan ICT di peringkat sekolah hendaklah dititik beratkan. Di sini bermaksud kelengkapan dari segi ABM dan sistem untuk guru haruslah lengkap. Guru tidak akan menghabis masa untuk pergi ke tempat lain atau membawa kerja balik ke rumah untuk merekod penilaian pelajar dan PBS kan. Oleh itu, ICT dalam sekolah haruslah lengkap untuk menyenangkan lagi kerja guru. KPM haruslah memberi pengetahuan dan kesefahaman kepada masyarakat tentang perubahan dan penambahbaikan sistem tersebut. Selepas sistem penilaian atau penambahbaikan dilakukan, Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah melakukan satu majlis atau satu kursus khas untuk guru dalam penerangan lebih lanjut tentang penambahbaikan tersebut. Dari Majlis Pelancaran PBS peringkat sekolah hendaklah menyebarkan luas dan memaklumkan kepada masyarakat tentang penambahbaikan sistem pentaksiran tersebut. Majlis Pelancaran PBS peringkat sekolah haruslah melakukan satu pameran atau majlis yang berkaitan dengan PBS untuk menerang lebih lanjut tentang pelaksanaan penambahbaikan PBS terhadap pelajar. Hal ini amat penting. Sekarang ni kita tengok pada kesimpulan. Kesimpulannya, keprihatinan kementerian terhadap anak bangsa juga diuji. Dari segi isu-isu yang ditimbul ini telah menguji kesabaran. Bukan sahaja kesabaran, kewibawaan kementerian-kementerian terhadap anak-anak bangsa. Dan KPM berjaya mengurangkan lagi 80% bebanan guru. Dari ini kita boleh tengok bahawa KPM mengambil serius tentang hal-hal tersebut. Untuk membangunkan lagi negara kita, KPM telah melancarkan satu sistem yang menunjukkan hala tuju yang baru untuk negara kita, untuk pembangunan negara kita. Oleh itu, pelaksanaan PBS haruslah diteruskan. Bebanan guru dapat dikurangkan dengan penambahbaikan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Cabaran ini telah disahut oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kita. Sekian, terima kasih.